Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar adab berwuduk. Okey, apakah yang dikatakan berwuduk? Okey, berwuduk ialah cara yang ditetapkan oleh syariah untuk menyucikan diri daripada hadas kecil bagi membolehkan mendirikan solat, bertawaf dan menyentuh Al-Quran. Okey, apakah yang dikatakan hadas kecil? Okey, hadas kecil contohnya membuang air kecil ataupun membuang air besar. So, kalau kita dalam keadaan membuang air kecil ataupun membuang air besar, hendaklah kita mengambil wuduk semula untuk kita melaksanakan solat, bertawaf ataupun menyentuh Al-Quran. Kemudian, hukum berwuduk ini terbahagi kepada dua, iaitu pertama wajib, yang kedua sunat. Ketika bila wajib itu berlaku? Ketika hendak mendirikan solat, nak bertawaf ataupun nak menyentuh Al-Quran. So, tiga perkara ni wajib untuk kita mengambil wuduk dahulu sebelum kita melaksanakan solat, bertawaf ataupun menyentuh Al-Quran. Yang kedua sunat. Sunat ni pula, sebelum kita membaca Al-Quran ataupun membaca hadis, nak tidur ataupun sedang ketika marah, adalah sunat untuk kita mengambil wuduk. Kemudian kita lihat ada adab sebelum berwuduk. Antara ada adab sebelum berwuduk, pertama kita hendaklah menyucikan diri kita daripada najis dan badan serta pakaian kita. Pastikanlah sebelum kita nak ambil wuduk tu, kita make sure pakaian kita, diri kita hendaklah bersih daripada kekotoran najis. Yang kedua, bersugi ataupun menggosok gigi. Yang ketiga, berkumur-kumur. Pastikan pastikan di dalam mulut kita itu tidak ada sisa-sisa makanan. Sebab itulah kita perlu berkumur-kumur. Kemudian kita lihat adab-adab semasa berwuduk. Sebelum kita nak berwuduk, kita lihat dulu apakah ada adab yang perlu kita lakukan sebelum kita nak berwuduk. Pertama, sebelum kita nak berwuduk, pertama sekali hendaklah kita memulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, hendaklah kita menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Dalam keadaan kita nak berwuduk, pastikanlah pakaian kita hendaklah menutup aurat. Jangan pula terbuka ataupun melihat anggota-anggota yang tidak sepatutnya didedahkan. Kemudian keempat, duduk di tempat yang tinggi dan sesuai. Yang kelima, tidak berbual-bual. Kemudian keenam, jimatkan penggunaan air. Tak bolehlah kita menggunakan air yang berlebihan untuk kita berwuduk. Yang ketujuh, menyempurnakan wuduk. Yang ke-8, mengulang-ulang basuhan ataupun sapuan sebanyak 3 kali. Itu adalah adab-adab semasa berwuduk. Kemudian kita lihat adab-adab selepas berwuduk. Apakah yang perlu kita lakukan selepas kita mengambil wuduk? Mestilah kita membaca doa selepas kita mengambil wuduk. Bacaan dia adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadikas salihin. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari kalangan orang yang suka bersuci dan jadikanlah aku dari kalangan hamba-Mu yang soleh. Kita lihat yang seterusnya itu perkara-perkara makruh ketika berwuduk. Antara perkara-perkara makruh ketika berwuduk, maksudnya perkara makruh ni perkara yang tidak digalakkanlah untuk kita lakukan. Pertama, yang ditegah ataupun makruh dilakukan, yang pertama, bercakap-cakap. Ketika kita nak berwuduk tu, kita kalau boleh hindarkan daripada bercakap-cakap. Yang kedua, membasuh anggota wuduk lebih 3 kali. Kalau kita dah belajar ambil wuduk 3 kali, kita tak bolehlah sampai 10 kali, 20 kali kan. Kumur mulut tu berlebihan, basuh muka berlebihan, lebih daripada 3 kali. Perkara ini tidak digalakkan. Kemudian ketiga, penggunaan air yang berlebihan. Tak bolehlah kita ambil air tu seperti nak mandi kan. Kemudian yang keempat, berwuduk dengan air musyammas. Maupun tak digalakkan. Kemudian yang kelima,
beruduk dengan menggunakan bekas daripada tembaga. Okey, yang keenam, beruduk di dalam tandas. Yang ketujuh, mengeringkan saki baki air yang ada pada anggota uduk. Okey, itu adalah perkara-perkara makruh ketika beruduk. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.